Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ni kita sambung lagi tadabbur kita, masih lagi surah Yunus ayat yang ke-87. Surah 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'aluu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yakni Harun, ambillah beberapa rumah, jadikanlah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kamu, dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah ataupun kiblah, dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Jadi dalam ayat yang terdahulu kita telah baca, Allah SWT menyebut kepada kita cerita Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berhadapan dengan Fir'aun, yang mana satu perhimpunan besar telah diadakan untuk beradu bagi membuktikan siapakah yang berada di atas kebenaran. Kenapa? Kerana Fir'aun telah menuduh Nabi Musa itu sebagai sihir, dan dia nak mengalahkan sihir dengan sihirnya, sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sama sekali bukan sihir. Kemudian dicerita macam mana lepas daripada kekalahan Fir'aun, setelah daripada ahli-ahli sihir telah beriman kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala cerita macam mana penindasan yang berlaku ke atas Bani Israel, sehinggalah mereka tu, maknanya Bani Israel berdoa kepada Allah SWT, mereka diarah supaya bertawakal kepada Allah SWT. Supaya apa? Supaya penindasan ataupun perhambaan yang telah dikenakan oleh Fir'aun dan koncu-koncunya terhadap mereka akan berakhir. Jadi Nabi Musa mengarahkan kepada pengikut-pengikut dia supaya bertawakal, supaya benar-benar beriman kepada Allah SWT, bersabar, beriman, bertawakal kepada Allah SWT, dan menyerah kepada Allah SWT. Jadi sebagai penerimaan kepada doa tadi, maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS supaya melakukan beberapa perkara, beberapa tadbirat, beberapa langkah. Maknanya Allah SWT memberitahu kepada Nabi Musa dan Harun macam mana yang dikatakan langkah-langkah untuk bertawakal kepada Allah SWT, untuk bersabar,
iaitu dengan mendirikan sembahyang. Jadi Allah SWT beritahu kepada kita di sini arahan, iaitu kemenangan akan mari. Tetapi sebelum kemenangan itu mari, maka kena sabar dan bertakwa, yakni dengan mendirikan sembahyang dan bertawakal kepada Allah SWT. Jadi perlu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu menyediakan beberapa rumah, menjadikan beberapa rumah untuk didirikan sembahyang. Liqaumikuma bi Misra buyuta, dalam menyediakan beberapa buah rumah untuk bersembahyang. Jadi setengah daripada ahli tafsir dia menyebut bahawa oleh kerana penindasan telah dilakukan oleh Firaun terhadap Bani Israel, maka mereka tidak ada kebebasan untuk beribadat di rumah ibadat mereka. Sama ada kita nak pergi masjid ke, kita nak pergi sawamek ke, nak pergi biak. Jadi mereka tu dihalal daripada mendirikan sembahyang di rumah Allah SWT pada waktu itu. Maka arahan diberikan kepada Bani Israel supaya menjadikan beberapa rumah ni sebagai tempat-tempat ibadat. Maknanya mereka boleh berkumpul. Mereka boleh berkumpul walaupun mereka tidak dapat berkumpul di rumah ibadat mereka ataupun masjid mereka. Mereka hendaklah berkumpul beberapa kumpulan di beberapa buah tempat. Supaya apa? Supaya mereka dapat sembahyang berjemaah, supaya mereka dapat bertemu, bertanya khabar. Maka di situ dalam tadbir Allah Ta'ala untuk mereka mencapai kemenangan selamat daripada Firaun, langkah yang pertama mestilah mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah SWT dengan mendirikan sembahyang, menzahirkan ketakwaan kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan adalah mereka memperteguhkan persaudaraan. Sebab apa? Sebab rumah-rumah ni adalah tempat untuk mereka berkumpul, mudah mereka untuk berkumpul. Jadi kalau mereka pergi berkumpul di rumah ibadat, tu payah pada mereka, mungkin mereka disekap, kalau pergi pun tak boleh pergi ramai. Jadi langkahnya dengan senyap-senyap supaya dijadikan beberapa rumah ni sebagai masjid. Dan di situ mereka dapat sembahyang berjemaah. Tujuan dia dapat mengabdikan diri kepada Allah SWT dan dapat menjaga keutuhan dalam mereka bersaudara. Dan inilah program tarbiyah untuk mereka pada waktu itu. Mana kita boleh ambil di sini satu umat yang berada di bawah penindasan dan mereka itu tidak dibenarkan untuk mendirikan masjid, maka mereka perlu membuat perkumpulan, mengukuhkan tali persaudaraan mereka dengan memilih beberapa buah rumah menjadi tempat perhimpunan supaya sembahyang berjemaah itu dapat dilaksanakan meskipun tidak dapat dihalal, meskipun mereka itu dihalal daripada beribadat di masjid. Waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah-rumah kamu ni sebagai kiblat. Ada yang kata tempat kamu memberi tumpu adalah ibadat, mana masjid. Dalam kamu jadikan rumah-rumah kamu ni kiblat, mana tempat kamu beribadat kepada Allah SWT, ataupun dengan mana masjid, tempat tumpuan kepada Allah. Ataupun dengan makna kiblat ni, makna kiblat seperti yang kita faham lah, maknanya perlu kepada rumah-rumah ni dibina dengan menghadap ke arah kiblat yang sama. Mana beberapa buah rumah dipilih sebagai tempat beribadat pada Allah SWT sebagai ganti kepada masjid. Maka mesti ada rumah-rumah ni yang dipilih untuk menjadi tempat perhimpunan, dan masing-masing itu hendaklah dibina dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi masing-masing itu walaupun berada di tempat yang berbeza, tetapi hendaklah menghadap ke arah
satu arah. Begitu juga rumah-rumah lain yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadat. Maka rumah ni perlu menghadap ke arah rumah-rumah yang terpilih tadi. Jadi ada rumah-rumah yang terpilih dan semua rumah ni mestilah menghadap ke arah kiblat yang sama. Begitu juga rumah-rumah yang tidak dipilih tadi, hendaklah rumah tadi menghadap ke arah, ataupun ketika semaya di rumah masing-masing tadi adalah tetap berarahkan ataupun menghadap ke arah rumah-rumah yang menghadap ke arah kiblat tadi. Jadi ini pada waktu tu dikira sebagai kiblat sementara. Sebagai kiblat sementara. Kenapa? Kerana kiblat bagi orang-orang Bani Israel ini adalah Masjid Baitul Maqdis. Seperti mana Nabi hijrah, Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, itu adalah kiblat Bani Israel. Maka Bani Israel sebelum daripada penetapan kiblat untuk mereka dengan Masjid Baitul Maqdis, mereka ada kiblat sementara. Ada kiblat sementara, yakni mereka menghadap ke rumah yang telah ditentukan tadi. Dan satu ketika tabut tu, peti yang dibawa oleh Nabi Musa itulah dijadikan sebagai arah kiblat mereka. Seperti mana tabut tu dibawa ketika mana peperangan, kemenangan akan dapat, maka begitu juga tabut itu dijadikan sebagai kiblat sementara sebelum daripada terbinanya Masjid Baitul Maqdis. Wa aqimus salah, dan dirikanlah sembahyang, yakni dengan tetap. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang beriman, yakni mereka tidak lama kemudian setelah menjaga setelah mereka menyempurnakan langkah-langkah tersebut, mereka akan mencapai kemenangan. Jadi wabasyiril mu'minin ini, berilah berita gembira kepada orang beriman bahawa mereka akan dapat kemenangan ataupun mereka dapat menyelamatkan diri daripada Firaun. Dan berita gembira di sini kita boleh baca nanti dalam ayat yang ke-93. Isi kandungnya itu wabasyiril mu'minin, berilah berita gembira pada orang mukmin, gapo? Itu dalam ayat 93. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Maka Musa berkata, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pembesar kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Maknanya ini doa Nabi Musa terhadap Firaun dan koncu-koncunya, yang mana mereka semua itu adalah penentang kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi dalam doa yang mana Nabi Musa bermunajat, Nabi Musa berkata, ya Allah, engkau telah memberikan kepada Firaun dan koncu-koncunya itu zina wa amwala, perhiasan dan harta-harta. Jadi perhiasan dan harta-harta ni, harta-harta, kalau kata harta gak kekayaan lah, hasil tanaman, hasil ternakan, hasil perdagangan. Kalau kata perhiasan ni, dia lebih kepada emas perak, batu permata yang mahal-mahal, yang mana itu sangat tinggi harganya. Kalau kata harta ni, dalam bentuk tanaman, dalam bentuk pertanian, dalam bentuk peternakan, lembu, kambing, macam-macam. Engkau telah memberikan kepada mereka itu harta benda, barang perhiasan di kehidupan dunia ni. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik, akibatnya mereka itu sesat daripada jalan engkau. Yang ni mereka terpedaya dengan harta yang engkau berikan kepada mereka itu, lalu mereka kufur dengan nikmat tadi, tidak bersyukur, malah mereka itu menentang engkau ya Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat ni. Maka harta benda itulah yang menyebabkan mereka jadi sombong, takabur, melampau, dan mereka sesat. Rabbana liyudillu an sabilik ni, maknanya natijahnya
natijahnya mereka sesat daripada jalan engkau. Ataupun dengan makna biarlah mereka itu tetap sesat. Kerana apa? Kerana tempoh yang telah lama diberikan kepada mereka untuk beriman kepada Allah SWT, tetapi mereka tetap berdegil. Maknanya doa yang diucapkan oleh Nabi Musa AS ini pada ketika dia telah kecewa dah, putus asa dah terhadap terhadap Fir'aun dan pengikut dia ni, kerana penentangnya begitu hebat. Kita baca dah dalam surah Al-A'raf macam mana Allah SWT tunjukkan kepada Fir'aun tu macam-macam bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Didatangkan kepada mereka katak, darah, kutu, belalai, macam-macam. Tetapi mereka tetap sombong, engkar, degil, tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Mereka telah mengalami kemarau, tetapi mereka tetap syirik, tidak mahu bersyukur kepada Allah SWT. Maka sebab itulah Nabi Musa kata, liudillu an sabilillah, gilah, biarkanlah mereka itu dalam keadaan sesat. Maknanya Nabi Musa telah berdakwah dengan satu tempoh yang cukup lama, dikemukakan hujah-hujah kepada Fir'aun. Kemudian mereka itu telah dirasakan, diuji dengan pelbagai ujian supaya mereka ni kembali bertaubat, tetapi mereka tetap degil. Maka sebab itulah Nabi Musa berdoa seperti ini. Bukan rasul mereka tu sesat dengan dia tak payah buat kerja, tidak. Maknanya setelah tempoh yang begitu lama, tetapi mereka tetap degil. Hak ni macamlah kita baca di akhir surah Nuh. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya dibinasakan umat dia ni. Sebab apa? Sebab 950 tahun dah Nabi Nuh AS berdoa, tetapi mereka degil. Jadi doa Nabi ni dia sama je. Setelah mana mereka telah berdakwah, telah mengemukakan hujah-hujah dengan sempurna, tetapi kaumnya tetap berdegil, menentang, maka mereka tu wajar mendapat akibat yang buruk. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah harta benda mereka, lenyapkanlah harta benda mereka. Jadi segala harta benda tu Nabi Musa minta supaya dibinasakan, wasdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Maknanya hati mereka tu jadi degil. Maknanya mereka tidak ada harapan lagi beriman kepada Allah SWT. Fala yu'minu. Maka dengan sebab itulah mereka tidak beriman sehinggalah mereka itu nampak azab yang begitu menyakitkan. Maknanya kesudahan mereka ni, mereka disebabkan mereka kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak mentauhidkan Allah SWT, maka mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Dan sebelum tu mereka merasai azab di dunia sebelum azab di akhirat. Kemudian Allah SWT kata, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ini doa Nabi Musa dan pengikut dia diterima oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT kata, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya aku telah memperkenankan. Allah Ta'ala kata, aku telah memperkenankan segala permohonan kamu berdua itu. Oleh itu tetaplah beristiqamah, dan janganlah kamu sesekali mengikut jalan orang-orang yang tidak mengetahui, orang jahil. Maknanya kemenangan akan mari. Sebelum daripada kemenangan itu mari, penting kamu beristiqamah. Jadi nak tunggu kemenangan ataupun pengabulan doa tadi dah, pelaksanaan dia tidak mari sekaligus. Lepas daripada kita doa sekaligus mari, tidak. Dia ada tempoh yang dikenaki oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala kata doa kamu tu diperkenankan, maka jangan bimbang. Tapi sebelum terlaksana doa tadi, maka kena tunggu dulu, ada tempoh dia pula. Jadi dalam tempoh tadi kena tetap istiqamah. Maknanya Nabi Musa diarah oleh Allah SWT supaya istiqamah, maka begitu juga kaum dia tu kena istiqamah juga.
Jadi walaupun arahan di sini kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, tetapi sebenarnya arahan kepada pengikut dia. Dia sipil lagu tu dah. Arahan kepada Nabi berarti arahan kepada umat dia. Banyak perkara. Jadi dalam tempoh tadi kena istiqamah, kena bersabar. Istiqamah ni makna tetap berada di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim, maknanya jalan yang lurus. Jadi kita kena tetap berada di situ, bergerak, berjalan di atas jalan yang lurus dan jangan melenceng. Dan janganlah kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang jahil. Maknanya orang-orang jahil ni dia akan sentiasa menggugak kita daripada kita tetap teguh di atas jalan kebenaran. Seperti dalam ayat fastaqim kama umirta wala tattabi' fastaqim kama umirta. Kamu hendaklah tetap istiqamah di atas jalan kebenaran. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dalam surah Hud nanti ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Hendaklah kamu beristiqamah seperti mana kamu diarah. Mana arahan yang penting dari Allah SWT supaya istiqamah ni, begitu orang yang bertaubat bersama dengan engkau, dan janganlah engkau melampau, janganlah engkau melakukan kezaliman, kerana Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Dalam ayat ni pula Allah Ta'ala nak cerita kepada kita keselamatan untuk Bani Israel dan kemusnahan terhadap Fir'aun dan koncu-koncunya. Wajawazna bi Bani Israel, dan kami telah selamatkan Bani Israel melintasi laut. Maknanya arahan daripada Allah SWT supaya Bani Israel ini keluar daripada Mesir untuk menyelamatkan diri mereka dengan merentasi laut. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Maka Fir'aun dan tentera-tenteranya itu mengejar mereka itu untuk menzalimi dan untuk menindas. Maknanya mereka tidak puas hati, mereka kejar. Walaupun kalau kira dikira sebagai pengusir, maknanya kalau ada sebuah pemerintahan, kalau golongan yang berkuasa tu dia menggambarkan apartheid, dasar pembersihan etnik, mengutamakan satu bangsa atas bangsa yang lain. Kalau bangsa yang hina tu mereka dapat usir, tak apa dah. Ini tidak. Fir'aun ni dia bukan nak usir, tapi dia nak bunuh belaka. Kalau kira usir tu tak apa dah. Tapi dia nak bunuh, kejar. Maknanya bagi Fir'aun, pokok Nabi Musa ni tak boleh keluar daripada Mesir. Sebab apa? Sebab dia akan jadikan Bani Israel ini sebagai hamba selama-lamanya. Jadi kalau tak ada Bani Israel di Mesir itu, jadi ia akan menjadi hamba-hamba, ia akan buat kerja-kerja kola biru ni. Jadi itu tidak dilakukan oleh Bani Israel lagi, akan dilakukan oleh bangsa dia, dan dia tidak suka. Maka sebab itulah dia kejar dan cuba nak bunuh, kerana mereka ni nak lari daripada cengkaman kekuasaan dia. Maka dengan sebab itulah dia dengan melampau, dengan zalim, dan membuat penindasan, mengejar Bani Israel itu. Hatta iza adrakahul gharaq. Jadi kejar punya kejar, sapalah tengah-tengah laut tu, Fir'aun hampir tenggelam.
Dia hampir tenggelam. Sebab apa? Sebab untuk menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ini, Allah SWT telah arahkan Musa supaya pukul dengan tongkat dia tu laut, maka laut tu terbelah. Maka Nabi Musa dapat melalui belahan laut tu dengan selamat. Jadi di situ kekuasaan Allah Ta'ala nak tunjukkan kudrat dia untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi Bani Israel ni dia lalu ke laut. Dia tidak sama seperti Nabi Nuh dengan umat dia. Nabi Nuh dan umat dia ni kena naik atas laut ataupun naik atas air. Banjir pada waktu tu lebih hebat daripada laut lagi. Dengan air yang begitu banyak, dengan ribut taufan, dah. Jadi tempat hak asalnya tidak ada lautan, jadi ada lautan. Dan Nabi Nuh selamat di atas kapal. Untuk Nabi Musa ni pula, hak laut tu tidak jadi laut, terbelah. Jadi daratan berlaku. Jadi laut yang terbelah tu katardil azim, seperti bukit yang besar. Skala bukit dalam bentuk pasir ni tidak, bukit dalam bentuk air. Jadi Allah Ta'ala tahan air itu daripada menutupi tanah ataupun dasar laut, sehingga Nabi Musa dapat lalu. Dan Fir'aun kejar. Tetapi bila Nabi Musa menyeberangi lautan tadi, maka Allah Ta'ala arahkan kembali laut tu bertangkuk. Jadi pada waktu itulah Fir'aun yang kelemasan, dia pun mengucapkan, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun berkata, aku beriman bahawa tiada Tuhan melainkan dia yang diimani oleh Bani Israel, dan aku ni sebahagian daripada orang-orang yang menyerah diri. Maknanya pada ketika ni Fir'aun jadi ngucap. Dia ngucap. Mana dia mendakwa dia pun beriman, dalam keadaan dia hampir lemah nak mati tu, dia mendakwa dia beriman seperti mana Bani Israel itu beriman. Aku beriman dengan Tuhan yang sama yang menjadi Tuhan kepada Bani Israel. Aku ni jadi orang Islam. Jadi itu dakwaan dia pada waktu tu. Tetapi oleh kerana iman dia mesti dalam keadaan ikhtiar, pilihan, maka iman seperti ini tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia telah melihat tanda-tanda kematian, nak mati lalu. Hatta iza adrakahul gharq, tu maknanya dia telah melihat tanda-tanda kematian dia, dan pada waktu tu benda yang gaib telah ditunjukkan kepada dia. Benda yang gaib telah ditunjukkan kepada dia, dengan arti kalau beriman juga pada waktu tu tak ada makna. Seperti mana orang-orang yang melihat matahari terbit di sebelah barat tu, Allah Ta'ala tidak terima iman dia, sebab pada waktu tu telah terbukti perkara yang gaib, telah nyata kekuasaan Allah SWT dengan cara tidak gaib lagi. Maka di situ tidak ada makna beriman. Kerana apa? Kerana pintu taubat telah tertutup, kerana dimukakan kepada manusia pada waktu itu pintu gaib. Dekat nak mati itu, manusia akan ditunjukkan sebahagian daripada benda gaib. Jadi kalau mereka beriman pada waktu itu, iman itu tidak ada makna lagi. Jadi maka sebab itulah Allah SWT menyatakan di sini keadaan gharq, keadaan kelemasan itu makna keadaan terpaksa. Pintu taubat telah tertutup, tidak diterima sebarang iman, tidak berguna iman itu kepada mereka. Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang ni yang ni kamu nak beriman sedangkan kamu telah menderhaka sekian lama, dan kamu ni tergolong daripada orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mana Allah Ta'ala tidak terima dakwaan iman Fir'aun tadi. Sebab apa? Iman dia tu dipanggil iman ittirari.
Iman ittirari ni pada iman dalam keadaan terpaksa, butuh. Jadi tidak diterima iman tu, dia tidak mari dengan ikhlas, dan waktu peluang untuk beriman, waktu taubat telah tertutup. Jadi Allah Ta'ala tidak terima. Kalau Allah Ta'ala terimanya iman ikhtiari. Iman ikhtiari, mana iman yang kita beriman dengan cara pilihan. Diceritakan kepada kita bukti-bukti kudrat kepada Allah, bukti-bukti kudrat Allah SWT, maka kita pun beriman tanpa kita lihat benda gaib. Jadi kita berfikir, kita beriman, maka iman kita diterima. Tetapi kalau benda gaib telah ditunjukkan, maka tidak ada guna iman itu. Jadi Allah Ta'ala tolak iman Fir'aun. Sekarang ni baru nak kamu beriman. Maknanya telah diberikan tempoh yang begitu lama untuk kamu supaya kamu beriman, tetapi kamu menentang. Waqad asaita, kamu telah derhaka, yakni kamu telah derhaka kepada Allah. Kamu nak lawan Allah. Kamu lawan Allah sebelum pada ni. Yakni dia derhaka kepada Allah. Wa kunta minal mufsidin, mana kamu telah melakukan kerosakan atas muka bumi, mana kamu telah melakukan kezaliman terhadap makhluk-makhluk Allah. Jadi keadaan terpaksa tadi, walaupun Fir'aun tu beriman, Allah SWT tidak terima. Disebabkan apa? Disebabkan kerana kejahatan Fir'aun tadi. Waqad asaita, mana kamu telah derhaka kepada Allah Ta'ala, hubungan kamu dengan Allah Ta'ala telah rosak. Kamu nak lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu Tuhan semesta alam, kamu pun nak dakwa sebagai Tuhan juga. Kamu derhaka. Wa kunta minal mufsidin, ini banyak kejahatan-kejahatan, banyak kerosakan yang telah kamu buat, yang ni kamu melakukan penindasan terhadap Bani Israel. Kamu telah membunuh wanita-wanita. Sebab apa? Sebab Fir'aun ni dia puja Tuhan. Dia walaupun dia ngaku dia sebagai Tuhan, dia ada Tuhan-Tuhan sembahan dia. Dan dia mempersembahkan untuk Tuhan ni manusia tu sendiri. Jadi dia buat korban untuk sungai Nil tu. Supaya sungai Nil tetap mengalir, tetap memberi rezeki pada mereka. Mereka puja syaitan, mereka mempersembahkan manusia-manusia kepada sungai Nil, dikorbankan, dibunuh, diletakkan dalam sungai Nil sebagai nak dapat kesenangan dewa-dewa. Itu fasad yang telah mereka lakukan. Penindasan terhadap Bani Israel, dan pemujaan terhadap syaitan-syaitan dengan mengorbankan manusia. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan engkau dengan badan engkau supaya menjadi tanda yang besar kepada orang-orang yang sesudah daripada engkau. Maknanya pemimpin-pemimpin tagut, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang derhaka, pemimpin yang melakukan jenayah, kejahatan. Bila mana mereka lihat jasad Fir'aun ni, biarlah timbul keinsafan, ketakutan. Kenapa? Kerana Allah SWT sifat kekalkan mayat Fir'aun ni selamat. Maknanya dia tidak ditelan, dimakan oleh ikan, tetapi terdampar dipanggil Abu Zimat ke Abu apa dipanggil, tempat yang mana hanyut tu, tempat yang mana hanyut Abu Zanimah. Jadi mayat Fir'aun itu Allah Ta'ala selamatkan dengan cara macam mana, iaitu mayat tu dia hanyut, terdampar. Akhirnya terdampar di pantai barat Gurun Sinai. Orang panggil sebagai Gunung Fir'aun ataupun tempat pemandian Fir'aun.
Jadi ada beberapa mayat Firaun ni dapat dilihat di beberapa kilometer di utara Abu Zanimah. Abu Zanimah. Maknanya laut tak terima, ikan tak si makan. Jadi selamat tu, selamat dia tu, mana dia dihanyutkan untuk dihantar kembali ke bumi Mesir atas itu. Supaya apa? Supaya pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin yang derhaka pada Allah SWT tengok, ambil pengajaran. Jadi benda tu biar nyata ada, kekal sampai ni, supaya dia ambil peringatan. Kerana penentangan terhadap rasul-rasul, nabi-nabi. Jadi kalau kita tengok cerita Nabi Musa ni, Nabi Musa mula-mula dia pun dihanyut, dihanyut dalam peti, tersekat di hadapan istana Firaun. Orang yang menentang Nabi Musa ni hanyut, tapi dalam keadaan mati, keadaan mati dah. Tapi Nabi Musa, untuk dia tetap hidup, dia dihanyutkan. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk pentadbiran, kuasa, kudrat dia. Jadi Firaun ni dia dihanyutkan dalam keadaan mati, balik semula ke Mesir, supaya dia tu jadi macam orang hidup setelah daripada mati. Nabi Musa, untuk dia hidup selamat daripada kejahatan, kezaliman Firaun, Allah Ta'ala arahkan kepada ibu Nabi Musa, hanyutkan Firaun, hanyutkan Musa, sehingga dia selamat tu dalam istana Firaun. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk kudrat dia. Jadi mayat Firaun ni menjadi tanda, dan ada disebutkan bahawa pada tubuh dia tu ditemui garam yang begitu banyak. Garam yang begitu banyak. Maka sebab itulah tubuh dia tu kekal ada. Cuma Holland ini Firaun manasa tu ada perbincangan banyak lah. Tapi doktor daripada Perancis, Maurice Bucaille, dia buat kajian bahawa hak ni dah sebagai Firaun hak menentang Nabi Musa. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Akan tetapi ramai di kalangan manusia ni, mereka lalai daripada ayat-ayat peringatan kami. Jadi tak khabar. Dia baru ni berlaku, orang duk usung aruk mumia Firaun. Jadi duk usung pula. Maknanya mereka ghaflah. Mereka lalai. Mereka tidak memahami ada je jasad Firaun sekarang ni. Dah. Bukan nak aruk semata-mata bahas sejarah, tidak. Maknanya pengajaran daripada seorang pemimpin yang begitu hebat menentang Allah, lawan Nabi Musa, Nabi Harun. Itu akibat dia. Jadi supaya pemimpin-pemimpin kemudian ni tidak berani untuk melakukan kejahatan. Tetapi mereka, orang-orang hak tengok, hak mana hak tengok tadi, hak mana hak tahu cerita Firaun ni, mereka ghafilun alpa daripada mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Jadi kalau tengok saja, kalau baca saja. Seperti mana orang kita ni, dia pergi tengok tempat umat-umat terdahulu dibinasakan di Jordan. Dah. Di Jordan tu dia ada laut mati. Dah. Jadi sekadar tengok gitu je. Tengok suka-suka ni sebagai bahas sejarah, gitu je. Bukan kata tengok tu dengan mengambil iktibar bahawa ini semua adalah akibat daripada penentangan terhadap agama Allah Ta'ala. Kemudian Allah lepas daripada fasa kemusnahan Firaun, maka Allah SWT sebut kemenangan ataupun bantuan pertolongan, nimbat-nimbat yang diperolehi oleh Bani Israel setelah daripada kemusnahan Firaun dalam ayat 93. Inilah yang dikatakan sebagai tafsiran kepada ayat 87 tadi. Walaqad bawwa'na Bani Israil mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang baik, yang kukuh. Dan kami berikan rezeki kepada mereka itu daripada benda-benda tayyibat. Pada mereka ni mendapat apa yang tidak pernah diperolehi oleh orang lain. Dapat manna wassalwa. Mari burung yang jinak menyerah diri pada mereka. Kemudian keluar cecair-cecair di pokok-pokok manisnya yang mana mereka menikmati. Pagi-pagi lagi boleh makan manisnya yang ada. Orang panggil man. Mana Allah Ta'ala telah zahirkan di pokok-pokok tu dia ada cecair yang pekat, cecair yang likat, dan mereka mendapat manisnya daripada man tadi. Dan mereka dapat salwa, mana burung yang begitu jinak, untuk mereka jadikan sebagai makanan. Tayyibat. Dan kalau kita baca dari surah Baqarah itu, oleh kerana mereka jemu dah dapat makanan yang mewah-mewah ni, jadi mereka teringat kepada kacadar, kacapu, mereka ingat kepada bawang, timung. Jadi mereka nak semula tu. Jadi oleh kerana mereka nak juga tu, Allah Ta'ala bagi juga, tak ada masalah. Kacadar, bawang, timung, sayur-sayur boleh. Jadi itu semua adalah tayyibat untuk mereka, ya Allah SWT berikan untuk mereka. Tetapi malangnya mereka tidak tetap bersyukur kepada Allah SWT. Famakhtalafu, dan tidaklah mereka itu berselisih sehinggalah datang ilmu kepada mereka. Maknanya mereka tu dalam tempoh yang lama mereka menikmati nikmat-nikmat ni, tetapi mereka tidak bersyukur. Kenapa? Kerana bila datang ilmu kepada mereka, maksud datang ilmu pada mereka ni, mana Nabi Musa pergi bermunajat dengan Allah SWT dengan 70 orang. Balik Taurat. Jadi setibanya Musa melihat kaum dia itu telah menyembah berhala. Jadi mereka telah berpecah. Satu golongan tetap dengan tauhid, satu golongan lagi telah menyembah berhala. Itu perpecahan mereka. Jadi sepatutnya mereka telah mendapat nikmat, musuh telah dimusnahkan oleh Allah SWT, mereka telah diberikan rezeki. Sepatutnya mereka tetap istiqamah di atas jalan tauhid. Tetapi malangnya bila mari hukum Taurat, bila mari Taurat tu mana Allah Ta'ala nak beri syariat. Jadi sebelum daripada Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa tu dia dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tauhid. Jadi bila Fir'aun itu telah dimusnahkan oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala nak beri pada Nabi Musa Taurat, nak memberikan pada Nabi Musa syariat. Sebab apa? Sebab sekarang ni Bani Israel dia perlu bina negara mereka sendiri. Setelah mereka berhijrah meninggalkan Mesir, mereka perlu bina negara mereka. Jadi untuk mereka bina negara, diberikan kepada mereka Taurat. Dengan hukum Taurat lah mereka mentadbir, mengurus sebuah negara. Tetapi malangnya dengan tiba Taurat tu mereka telah syirik, kufur kepada Allah SWT. Jadi sepatutnya mari kitab itulah mereka bersatu padu. Tapi tidak. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah SWT akan memutuskan. Maknanya dengan sebab kedatangan keterangan, dengan sebab kedatangan ilmu, mereka tetap berada dengan penyelewengan mereka itu, maka amaran telah diberikan kepada mereka. Jika mereka tidak selesaikan perselisihan mereka ni, mana mereka langgar peraturan Nabi-Nabi, mereka tinggalkan tauhid, maka keputusan akan dibuat kepada mereka di akhirat. Jadi bila nak dibicarakan di akhirat, maka beratlah. Jadi sekarang ini kena bicarakan di dunia, bertaubat. Disebabkan mereka telah menyalahi Rasul, telah menyalahi Nabi, telah tinggal tauhid. Jadi mereka kena balik semula kepada tauhid. Kalau mereka berdegil, Allah akan putuskan mereka, tapi bila? Di akhirat. Jadi bila diputuskan di akhirat, tak ada apa dah.
hanya terima hukum tetapi kalau mereka kembali bertaubat kepada Allah SWT di dunia ni, maka taubat mereka diterima. Jadi keputusan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat dia tak sama. Kalau Allah Ta'ala buat keputusan di dunia, mereka ada harapan lagi untuk selamat, tetapi bila nak sesal di akhirat, maka tidak ada melainkan kebinasaan. Kemudian fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Setelah daripada Allah Taala cerita kepada kita dengan panjang lebar cerita Nabi Musa dengan Firaun ni, maka Allah Taala memberi peringatan kepada Nabi, kalau kamu ragui tentang wahyu yang kami turunkan kepada engkau. Di sini cerita lain pula cerita lain pula sebagai penutup ataupun pengajaran penting daripada kisah-kisah, yakni kisah Musa dan Firaun, kisah Bani Israel ini Jadi tidak sepatutnya diragui oleh Nabi. Jadi ayat ni walaupun ditujukan kepada Nabi, tapi sebenarnya teguran terhadap orang-orang Mekah dan juga ahli kitab kemudian yang meragui cerita Firaun itu. Itu kita sambung pada minggu akan datang lah. Jadi setakat saja apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan yang bawa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.